Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, kita masih lagi dalam bab 4 nisbah, kadar dan kadaran bagi subjek matematik tingkatan 1. Untuk video cikgu ini, cikgu akan terangkan nota cikgu yang lepas iaitu 4.2 berkenaan dengan kadar. Okey, kita dah lihat hari itu nisbah. Nisbah merupakan pecahan, okey, merupakan satu bentuk pecahan. Okey. Kalau kadar ni untuk hari ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Cikgu harap nota yang cikgu minta kamu salin, kamu dah salin, dan tambahan nota yang cikgu tulis dan cikgu terangkan untuk hari ini kamu tambah dalam nota kamu. Okey? Okey. Baiklah, untuk slide yang pertama cikgu nak terangkan, okey, dalam subtopik 4.2 kita kena tahu apa hubungan antara nisbah dan kadar. Okey, apa itu kadar? Baik, not penting di sini. Okey, kadar ialah perubahan satu kuantiti kepada kuantiti yang satu lagi. Ini maksud kadar. Perubahan. Kita nak lihat perubahan satu kuantiti kepada kuantiti yang lain. Baik, kadar merupakan nisbah yang melibatkan dua ukuran yang berbeza unit. Okey, tengok kat sini. Hari tu cikgu cakap nisbah mesti menggunakan kuantiti yang sama, unit yang sama. Okey, untuk kadar pula kita masih menggunakan pecahan, tapi kita gunakan ukuran yang berbeza ataupun unit yang berbeza. Okey, macam hari tu cikgu cakap kalau pecahan katakan nisbah dia meter kepada meter. Okey, kita mesti unit yang sama, meter kepada meter. Kalau kadar pula kita gunakan unit yang berbeza. Kalau meter kepada meter maksudnya kalau bentuk kadar, okey. Okey, ini dalam bentuk pecahan nisbah memang dalam bentuk pecahan, meter kepada meter, m ni meter. Baik, kalau kadar kita boleh guna unit yang berbeza. Contoh kilometer dengan jam. Okey, tengok. Yang ni meter ni kilometer jam. Okey, berbeza. Ni untuk kadar. Kalau yang ni kilometer per jam, kita tukar dalam bentuk pecahan dapat kilometer per jam. Yang ni kadar, unit yang berbeza. Kalau nisbah, unit mesti sama. Kalau kadar, unit dia berbeza. Okey, tu beza dia. Kenapa dia kata hubungan? Hubungan maksudnya dia masih lagi nisbah. Dia masih lagi nisbah kadar ni, cumanya kadar ini berbeza unit. Okey, contohnya, misalnya Alia boleh menulis 5 huruf dalam masa 10 saat. Jadi unit dekat sini adalah huruf dan saat ini adalah unit bagi masa. Tengok. Okey, yang ini patah perkataan huruf. Okey, huruf. Yang ini adalah unit masa. Jadi kuantiti yang terlibat ialah ni. Okey, dia dah nyatakan sini huruf dan masa. Benda yang berbeza, unit yang berbeza. Jadi kat sini sebabkan unit yang berbeza, kadar Alia menulis. Okey, nampak? Kita tengok sini. Perkataan dia kadar. Kadar Alia menulis ialah 5 huruf per 10 saat. Maksudnya dalam masa 10 saat dia boleh buat 5 huruf. Okey, 10 saat 5 huruf. Kalau satu huruf berapa saat? Ni soalan pula. Daripada yang tu kita boleh tentukan pula satu huruf berapa saat. Satu huruf kita boleh cari untuk 5 huruf 10 saat. Maksudnya satu huruf berapa saat? 2 saat lah. Kan? Perkadaran dia. Okey. Ini dah perkadaran pula nanti. Okay, tak apa. Kita tengok dulu kadar. Maksudnya kat sini untuk 5 huruf 10 saat. Untuk satu huruf maksudnya 2 saat. Okey. Kadar digunakan bagi situasi harian seperti laju, pecutan, tekanan dan ketumpatan. Okey, contohnya, kamu tahu had laju di lebuh raya? Kalau kamu naik kereta dengan ayah kamu kan, kamu tengok kan kat lebuh raya dia tulis papan tanda situ 110. Apa maksud 110 ini? 110 ini ialah 110 km
sejam. Maksudnya pemanduan dalam masa tempoh sejam perlu dalam 110 km sahaja. Okey. Maka kadar hal laju maksimum kereta ialah 110. Sebab tu tak boleh bawa lebih daripada 110. Kalau bawa lebih 110 kena saman. Itu maksudnya. Apa maksud 110 km per jam? Kalau dalam nisbah kita tulis 110 kilometer dalam bentuk pecahan nisbah per jam. Maksudnya 1 jam pemanduan mesti 1 jam pemanduan mesti sama dengan 110 kilometer. Okey? Benar agaklah. Maksudnya berapa dalam masa 5 minit berapa? Ni kita tukarlah pertukaran tu. Nanti kita akan belajar dalam subtopik kadaran. Okey? Boleh jelas Jadi kat sini kamu kena faham kadar dia menggunakan unit yang berbeza. Okey, aktiviti penerokaan 1 ini cikgu ambil daripada buku teks. Baik, untuk lebih jelas kita tengok macam mana penerokaan bagi hubungan antara nisbah dan kadar di sini. Baik, dia kata kat sini nyatakan kuantiti yang terlibat dan juga unit ukuran bagi kuantiti itu. Okey, contoh situasi. Sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. 3 jam bersamaan 285 km. Jadi nisbah dalam bentuk pecahan A per B bermaksud 285 km per 3 jam. Apa kuantiti yang terlibat? Iaitu jarak untuk kilometer, ini jarak, dan masa untuk jam. Jadi unit ukurannya kilometer dan jam. Kalau ini sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Maksud dia kat sini 24 cm per 4 bulan. Okey. Okey, jadi kuantiti yang terlibat kat sini adalah sentimeter, unit ukuran panjang. Panjang dan bulan, masa lah. Okey, jadi kat sini sentimeter dan bulan. Ini unit ukuran, nampak? 1 cm 1 bulan, unit yang berbeza. Kalau yang ni, okey, yang ni nota cikgu memang tak minta kamu salin sebab cikgu nak terangkan je hubungan antara nisbah dan kadar kita buat dalam bentuk pecahan. Ini situasi kadar, okey, tapi kita boleh buat dalam bentuk nisbah dalam bentuk pecahan begini. Jisim bayi bertambah 1.3 kg dalam tempoh 60 hari. Maksudnya kat sini apa? 6.3 kg per 60. Kuantiti yang terlibat apa? Jisim dan hari. Okey, jadi kilogram dan hari. Okey, di Newton dan di Karim ialah 75 kali seminit. Maksudnya 75 per 1 lah. Okey, dia sebenarnya macam ni tau. Nanti dia akan jadi 75 M negatif 1. 75 kali seminit. 75 per 1 minit. Okey. Gaya bertindak ke atas luas permukaan seluas 1 meter persegi ialah 2 Newton. Di 1 meter persegi bermaksud 1 meter persegi meter M kuasa 2 meter persegi ni luas. Dia ialah 2 Newton. 2 Newton. Unit bagi Newton ialah N. Begitu. Okey. Kita tengok contoh soalan. Yang ni memang tak perlu salin. Cikgu nak kamu tengok contoh yang ni. Cikgu nak kamu faham ada kuantiti yang terlibat, apa dia unit ukuran. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk nisbah. Okey. Baiklah, sekarang kita tengok contoh 5. Ini pun daripada buku teks. Okey. Nyatakan kadar dan 2 kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Sekarang soalan ada 2 situasi. Situasi yang pertama, Fatin membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. Maksudnya 2 kg RM10. Jadi kat sini kadar dia RM10 untuk 2 kg. 2 kuantiti yang terlibat ialah jisim.
jisim dalam unit kilogram, dan jumlah wang dalam unit RM. Okay, di kadarnya kat sini RM RM10 untuk 2 kilogram. Okay, menukar unit ukuran kadar. Okay, kita tukar unit ukuran kadar kat sini. Kenapa? Sebab kita nak tukar kat sini RM 16 per kilogram. Okay, kita nak cari untuk 1 kilogram. Dua buah gerai. Okey, sekarang kat sini macam ni Tadi kadar dia kata kadar untuk Fatin beli ni tadi RM 10 per 2 kilogram. Untuk 2 kilogram bersamaan dengan RM10. Sekarang ni kita nak jadikan dalam bentuk kadar. Kita nak ada jadi per kilogram. Tengok kat sini apa maksud per kilogram. Maksudnya kita nak cari untuk per ni per 1 kilogram. Okey, per kilogram ni maksudnya untuk satu saja. Kita nak cari untuk satu saja. Sekarang ni dia bagi 2 kilogram, tapi kita kena tukar jadikan dia 1 kilogram supaya kita dapat per kilogram. Okey, jadi kat sini okey murid-murid, cikgu dah salah ni. Baik, kita betulkan balik. Okey, yang ini soalan lain. Patut cikgu pelik. Apa kena mengena tomato, cherry tomato ni pula dengan Fatin beli 2 mangga. Ni mangga. Okey, tak apa. Yang ni masih betul apa yang cikgu cakap. Per kilogram ni bermaksud per 1 kilogram. Okey, ni masih betul. Okey, yang ni yang ni soalan dia lain. Okey, kita selesaikan yang dulu. Penyelesaian tadi dia suruh cari nyatakan kadar. Okey, kita dah nyatakan kadar dalam bentuk pecahan begini. Kemudian kita dah nyatakan kuantiti. Dia nak 2 kuantiti yang terlibat. Okey, kuantiti yang satu adalah jumlah wang dan juga satu lagi adalah jisim lah untuk kilogram. Kalau yang kedua, sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan 12 km. Maksudnya 12 km per 1 liter. Okey, maksud 12 km per 1 liter. Jadi 2 kuantiti yang terlibat ialah kilometer untuk jarak, manakala isi padu bagi liter. Soalan ni memang popular, famous dalam peperiksaan. Dia bagi situasi macam gini, dia suruh nyatakan kadar. Soalan yang pertama, kemudian soalan kedua dia suruh nyatakan apa kuantiti yang terlibat. Jadi senang je lah, kamu tengok je lah ni. Fatin beli apa? 2 kilogram. Mangga harga RM10. Kilogram ni dalam kuantiti bagi jisim. Okay, kalau harga ni kuantiti bagi jumlah wang ringgit Malaysia kan. Liter petrol ni dia punya kuantiti adalah isi padu liter. Kalau kilometer ni jarak, masih lagi jarak kilometer adalah jarak. Okey. Yang ni menukar unit ukuran kadar. Ni situasi lain, ni cerita lain pula. Okey, nanti kita tengok kejap soalannya. Okey, menukar unit ukuran kadar. Okey, yang ni kena highlightkan macam mana kita nak menukar unit ukuran kadar. Sebab kalau yang tadi situasinya ini tak ada diganggu dengan dua jenis kes Maksudnya sini Fatin ada beli 2 kilogram mangga dengan harga yang ni. Kereta pula yang ni 1 liter petrol dengan sejauh 12 km. Kalau yang ini dia ada gerai A, gerai B. Tengok, perhatikan gerai A, gerai B. Jadi kat sini gerai A ini dia jual harga tomato RM15 per kilogram. Bermaksud per kilogram ni bermaksud cikgu cakap tadi per kilogram ni per 1 kilogram. Dia kata untuk gerai A 1 kilogram bersamaan dengan RM15. Itu maksud dia per kilogram. Per kilogram ni bermaksud 1 kilogram ni per kilogram bermaksud 1 kilogram. Okey,
Untuk gerai B pula dijual 500 gram RM ringgit Malaysia 8. Maksudnya 500 gram RM8. Soalan dia kata, yang ni yang kita nak tengok ni, gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah Cikgu tergaris pula rendah ni. Lebih rendah maksudnya kita nak cari mana yang paling murah. Okey. Baik. Kalau kita tengok kat sini, 8 kat sini dengan 15, 8 ni lebih kecil lah, maksudnya lebih murah lah. Tapi kita kena perhatikan juga, unit dia berbeza. Untuk kilogram, 1 kilogram RM15, yang ni memanglah murah sebab untuk 500 gram. Jadi kat sini kita kena ubahkan dia, jadikan dia berapa juga untuk 1 kilogram. Kita nak cari untuk B ni, yang tadi ni gerai A. Kita nak cari gerai B ni pula, berapa harga untuk 1 kilogram bagi gerai B punya tomato cherry. Apa yang dibuat kat sini, kadar harga tomato cherry di gerai B. Kenapa kita cek gerai B? Sebab kita nak tukarkan unit gram ni kepada kilogram supaya dia jadi sama 1 kilogram. Yang ni tak perlu ubah lah sebab dah per kilogram. Yang ni kita nak ubah jadikan dia per kilogram. Jadi kat sini dia buat apa? RM8 untuk 500 gram. Untuk cari untuk 1 kilogram bermaksud kita kena darab 2. 500 darab 2 kita akan dapat 1000 gram. 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram. Kalau bawah dan penyebut dah darab 2, sebab tu pengangka pun kena darab 2. Jadi kat sini 8 darab 2, 16. 16 per 1000 bermaksud kat sini RM 16 per kilogram. Bermaksud kat sini jawapan dia untuk 1 kilogram bersamaan dengan RM 16. Barulah kita boleh buat perbandingan. Untuk gerai A kat sini, untuk gerai B di sini. Cuba perhatikan. Gerai A 1 kilogram RM15. Gerai B pula 1 kilogram adalah RM16. Mana yang lebih murah? Tentulah gerai A. Gerai A lah yang lebih murah. Sebab tu cikgu cakap tadi, kita tak boleh tengok je, harga gerai A ni 15, gerai B ni RM8. RM8 lagi murah kan? Tapi untuk konsep kadar, kita kena tengok yang ni, ukuran unit bagi jisim dia. Yang ni kilogram, yang ini pula gram. Sebab tu kita kena tukarkan dulu kepada unit kilogram. Bukan tukar kita jadikan dia kepada unit kilogram. Maksudnya 500 kena darab 2. Jangan pula 500 gram kamu pun bahagikan dengan 1000 untuk dapatkan 1 kilogram. Bukan. Ini kadar. Ini kadar. Kadar. Kita nak cari kadar. Jangan keliru pula pentukaran unit tu. Baik. Boleh nanti kita tengok lagi latihan dalam modul. Supaya kamu lebih faham. Cikgu harap kamu dapatlah. Ini pun soalan yang popular. Dia suruh bandingkan macam-macam situasi. Dia bandingkan. Dia suruh cari harga yang lebih murah. Biasanya harga lah, harga yang lebih mahal. Kalau tanya harga yang lebih mahal mana? Mestilah gerai A lah lagi gerai B lah lagi mahal. Sebab RM16 untuk 1 kilogram. Kalau ini baru RM15 untuk 1 kilogram. Ni kamu boleh conteng dalam buku ke conteng lah. Maksudnya kamu tambah nota kamu apa yang cikgu buat ni. Boleh juga. Baik, sekarang kita tengok contoh 6. Ada dua soalan kat sini. Rajan menunggang basikal dengan laju. Ni situasi biasa. Laju pecutan, ketumpatan, itu adalah situasi bagi kadar. Nampak laju ni, yang ni mesti kadar. Subtopik kadar. Kemudian dia bagi 5 meter per saat. 5 meter maksudnya meter per saat. Meter unit ukuran jarak, saat unit ukuran masa. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per
jam. Tadi meter per saat, kita nak tukar kepada kilometer per jam. Okey. Baik. Kamu kena faham kat sini, 5 meter ni, okey, dia 5 meter per saat ni bawah. Maksudnya 5 meter bersamaan dengan 1 saat. Okey. M ni meter. Ni yang kamu tulis pengelengkap lah ni 5 meter sama dengan 1 saat. Sekarang kita nak cari berapa kilometer untuk tukar kepada kilometer per jam. Meter ni nak tukar kepada kilometer. Saat ni kita nak tukar kepada jam. Macam mana? Jadi kat sini penyelesaian dia, nampak ni dia tulis 5 meter. Kan cikgu cakap 5 meter, 5 meter ni pada unit meter. Okay. Per saat ini adalah sebenarnya 1 saat. Okay. Dia, okay. Dalam bentuk pecahan kena faham 5 mesti kat bahagian atas. Per saat ni dia adalah unit dia, nombornya adalah 1. 5 meter per 1 saat. Baik. 5 meter, okey, lepas nak cakap bahagi ini pecahan ini adalah operasi bahagi, sebab tu dia buat 5 meter bahagi 1 saat. Okey, tengok 5 meter ditukarkan kepada kilometer. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Sekarang unit meter kita nak tukarkan kepada kilometer. Kalau yang ni kita darab 1000. Sekarang ni meter nak tukarkan kepada kilometer, kita perlu bahagi 1000. Sebab tu di sini kamu perhatikan di sini 5 meter dia buat apa? 5 per 1000. 5 per 1000 ni bermaksud 5 bahagi 1000. Sebab meter nak pergi kepada kilometer, bahagi 1000. 5 bahagi 1000. 5 bahagi 1000, okay, kilometer. Dah tukar kepada unit kilometer. Kemudian bahagi ni tetap sama sebab pecahan operasi bahagi. Okay. Baik, 1 saat kita nak tukarkan kepada jam. 1 jam, jam kepada minit. Okey. Kita darab 60. Minit kepada saat, kita darab 60 lagi. Tapi disebabkan yang ini saat kepada jam, okey, ni saat kepada jam, bermaksud ni bahagi 60 bahagi 60. Sebab tu dekat sini adalah 1 per, okey, bahagi sama jugalah. Bahagi 60 darab 60. Ni ataupun 60 darab 60 ni bahagi 60 darab 60. Okey, inilah. Ni bahagi Okey, kemudian disebabkan sini operasi bahagi, kita darab songsang, tukar pada unit darab. Ni pecahan dah belajar dah ni. Okey, kita darab songsang 5 per 1000 darab 60 per 60 dah bawa atas, 1 bawa bawah. Okey, kita selesaikan yang ini, kita akan dapat 18 km per jam. Gitu. Baik. Itu untuk kilometer per jam untuk laju. Soalan 2B. Ketumpatan sejenis logam ialah 2700 kg per meter padu. Tengok unit kat sini, kilogram dengan meter padu. Per ni per lah. Per ni yang garis panjang ni per. Okey, nyatakan ketumpatan logam ini dalam gram per sentimeter padu. Jadi kat sini kita kena tukarkan unit. Dia nak kilogram. Kilogram kepada gram. Untuk yang satu lagi ni, meter padu kepada sentimeter padu. Okey, masih sama lagi 2700 kg per meter padu. Per meter padu bermaksud kat sini 1 meter padu. Sebab tu dia tulis sini 1 meter padu. Okey, 2700. Okey, kemudian apa perlu kita buat? Kilogram ini kita nak tukarkan kepada unit gram. Daripada 2700
kilogram kita perlu darabkan dengan 1000. Kenapa? Sebab 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Tengok kita nak tukarkan kepada gram ni. Sebab tu dia darabkan dengan 1000. Okey, yang ni untuk tukarkan kepada gram. Sebab tu kita darab 1000. Meter padu ini pula kita nak tukarkan kepada sentimeter padu. Okey, sebab tu dia buat 100 darab 100 darab 100. Sebab apa? 1 meter padu bersamaan dengan, baik, kamu dah belajar kuasa 3 kan? Meter padu kuasa 3 ni bermaksud darabkan 3 kali. 1 meter darab 1 meter darab 1 meter. Okey, itu untuk meter. Sekarang nak jadikan dalam sentimeter. Kita tahu 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Sebab tu 1 meter tukarkan kepada sentimeter. 1 meter 100, 1 meter 100, 1 meter 100. Nampak? Kemudian darabkan 100 darab 100 darab 100. Dapatlah sentimeter padu. Sentimeter darab sentimeter darab sentimeter kan kita akan dapat sentimeter kuasa 3 ataupun sentimeter padu. Okey? Nampak? Sebab tu dia buat 100 darab 100 darab 100. Asalnya adalah 1 meter darab 1 meter darab 1 meter. Daripada meter padu tadi nak tukarkan kepada sentimeter padu. Jadi kita selesaikan 2700 darab 1000 bahagikan dengan 100 kuasa 3 ini. Dan akhirnya kita akan dapat 2.7 gram per sentimeter padu. Okey, inilah jawapan dia. Dah selesai dah buat jalan pengiraan ini. Kamu gunakan kalkulator saja, kamu boleh dapatkan nilai 2.7 gram per sentimeter padu. Ingat jadi kat sini senang je dapat soalan macam gini. Kita tukarkan dalam bentuk pecahan dulu. Kemudian barulah kita tukar unit dia. Okey, per tu maksudnya per dalam bentuk pecahan. Kemudian kita tukar unit dia. Apa unit yang kita nak tukarkan? Kita kena tahulah ni, kilometer kepada meter darab 1000. Meter kepada kilometer bagi 1000. Kita tukarkanlah unit-unit ni. Okey, kamu kena banyak buat latihan macam ni. Supaya kamu mahir jumpa soalan ni, tahu macam mana nak tukarkan unit dia. Okey? Baik, itu saja. Nanti kita boleh buat latihan dalam modul. Itu untuk PDPR akan datang. Sekarang ni cikgu nak kamu salin yang cikgu tuliskan guna pen merah dan biru ini, tambahan-tambahan ini. Okey? Tak kisahlah kamu nak conteng macam mana, janji kamu faham apa yang cikgu terangkan. Okey? Kalau tak faham, tontonlah video ni banyak-banyak kali sampai kamu faham. Tak faham juga lagi, tanya cikgu. Mana yang kamu tak faham, yang kamu keliru. Okey? Ingat step by step. Okey. Okey, itu saja untuk nota subtopik 40.2 berkenaan dengan kadar. Next PDPR kita buat modul dan nanti kita akan sambung 4.3 iaitu kadaran. Okey, itu saja murid-murid. Terima kasih semua. Assalamualaikum.